Halo teman-teman, perkenalkan saya Afariza. Mulai hari ini kita akan belajar ECG secara bersiri. Harap dapat memberi manfaat kepada para medik dan juga doktor. Untuk video yang pertama, kita akan belajar berkenaan dengan struktur jantung. Jantung adalah organ yang luar biasa. Dan sangat penting dalam badan kita. Ibaratnya seperti mesin pam. Yang kedua, jantung berfungsi mengepam, macam saya beritahu, mengepam darah ke seluruh badan untuk memberi tisu-tisu badan oksigen dan juga nutrien. Yang ketiga, saiz jantung adalah sebesar penumbuk kita. Kalau dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai fist, iaitu penumbuk saiz jantung. Yang keempat, jantung kedudukannya adalah di bahagian tengah-tengah dada. Ia adalah di antara dua peparu, paru kanan dan peparu kiri. Jantung diselaputi oleh satu membran ataupun selaput yang dikenali sebagai perikardium. Kalau kita tengok sini, ni adalah peparu di bahagian kiri, ni peparu di bahagian kanan. Maaf, kisah saya agak buruk. Ini adalah peparu kiri. Ni adalah peparu kanan. Okey. Dia terletak di tengah-tengah dada, di mana di satu ruang yang kita kenali sebagai mediastinum. Okey, ruang ni berfungsi untuk mengelakkan jantung daripada terkena hentakan yang kuat. Kita padam dulu yang ni. Jantung juga diselaputi, macam saya beritahu tadi, diselaputi oleh satu membran yang paling luar ataupun selaput yang kita kenali sebagai perikardium. Berfungsi untuk mengelak jantung daripada terkena hentakan akibat trauma. Seterusnya adalah ruang jantung. Kita mempunyai 4 ruang jantung yang utama. Yang pertama adalah atrium kanan. Kita label sebagai RA, right atrium. Yang kedua adalah ventricle kanan. Kita label sebagai right ventricle, RV. Seterusnya adalah atrium kiri. Kita label sebagai left atrium, LA. Seterusnya adalah ventricle kiri. Kita label sebagai LV, left ventricle. Kalau kita lukis struktur jantung di sini, minta maaf, lukisan saya agak buruk. Kita bahagikan jantung ni kepada 4 chamber ataupun 4 ruang. Yang atas sebelah kanan adalah right atrium, RA, menerima darah yang tidak bawa oksigen daripada seluruh badan. Dah tidak bawa oksigen akan seterusnya dipam masuk ke dalam right ventricle ataupun ventricle kanan. Darah yang tidak bawa oksigen daripada ventricle kanan akan dipam memasuki peparu. Di dalam peparu di mana berlakunya pertukaran gas daripada karbon dioksida kepada oksigen.
Dan seterusnya darah dipaksa menuju ke left atrium ataupun atrium kiri melalui pulmonary vein. Daripada left atrium akan memasuki left ventricle ataupun ventricle kiri. Seterusnya dipam darah ke seluruh badan. So darah yang berada di left atrium ataupun atrium kiri dan di left ventricle ataupun ventricle kiri adalah darah yang beroksigen, manakala darah yang di right atrium, atrium kanan dan juga ventricle kanan adalah tidak beroksigen. So di tengah-tengah di antara right atrium dan juga left atrium terdapatnya dinding berbahagi yang kita namakan sebagai interatrial septum. Atrial septum. Inter yang bermaksud di antara atrium, ruang atrium dan septum adalah membahagi. Begitu juga ventricle. Di antara dua ventricle terdapatnya satu dinding pemisah yang dinamakan sebagai interventricular septum. Tapi saya tulis kat sini ventricle septum sahaja. Seterusnya, jantung mempunyai injap. Dia mempunyai 4 injap yang utama. Yang pertama adalah tricuspid valve ataupun injap tricuspid. Punyai 3 bilah pintu. Daripada namanya, tri itu adalah 3. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia terletak di antara right atrium ataupun atrium kanan sebelah atas dan juga right ventricle di sebelah bawah. So terletak di antara right atrium dengan right ventricle untuk mengelakkan darah daripada kembali ke right atrium. Yang kedua adalah bicuspid valve. Bi itu daripada bi namanya adalah mempunyai 2 bilah pintu. Bi itu 2 lah, 2 bilah pintu. Dia juga dikenali sebagai injap mitral ataupun mitral valve. Selalu kita dengar sebut sebagai mitral valve lah. So dia terletak di sebelah kiri, di mana di antara left atrium dan juga left ventricle di bahagian bawah, untuk mengelakkan darah daripada left ventricle kembali kepada left atrium. So diletak antara left atrium dan juga left ventricle. So yang ketiga adalah pulmonary valve ataupun injap pulmonary yang terletak di antara right ventricle, ventricle sebelah kanan yang tadi tu, yang sebelah kanan, dan juga pulmonary peparu. Tak, maaf, bukan lungs. Lung tu bahasa Inggeris. So daripada right ventricle ke peparu. So untuk mengelakkan darah daripada peparu kembali ke right ventricle. So seterusnya, nombor 4 adalah aortic valve ataupun injap aortik yang memisahkan antara left ventricle, ruang di bahagian kiri bawah, dan seluruh badan, untuk mengelakkan darah daripada seluruh badan kembali kepada left ventricle selepas dipam. Tengok kat sini, yang saya bulatkan ni adalah pulmonary valve ataupun injap pulmonary yang memisahkan di antara right ventricle, ruang bahagian kanan bawah, dan juga peparu. Dan kalau kita tengok kat sini adalah aortic valve. Di sinilah terletaknya aortic valve ataupun injap aortik. Seterusnya, jantung mempunyai otot, iaitu dinding dia, daripada 3 lapisan yang utama. Okay, lapisan yang pertama adalah yang paling luar sekali, iaitu epicardium. So selepas selaput pericardium, dia ada dinding jantung tu, iaitu epicardium. Yang kedua adalah
myocardium. Myo adalah otot jantung, cardium adalah jantung. Yang ketiga, endocardium. Endocardium. Endo adalah dalam, cardium adalah jantung. So epicardium kat luar, myocardium otot jantung, endocardium adalah otot jantung yang paling dalam sekali. So kalau kita ambil rentasan daripada left ventricle, otot yang paling tebal sekali, berukuran lebih kurang 1 cm, 0.8 hingga 1 cm. Yang paling luas sekali adalah epicardium. Yang tengah, lapisan tengah adalah myocardium. Dan paling dalam sekali yang bersentuhan dengan darah, yang merupakan ruang utama adalah endocardium. Okay, saya harap video kali ini boleh memberi manfaat kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya berkenaan dengan fisiologi.